Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Baiklah, berita sepenuhnya. Politik di semenanjung Malaysia cukup jelas memperlihatkan Parti Pribumi Bersatu Malaysia bersatu yang menubuhkan Perikatan Nasional PN bersama PAS menjadikan BN sebagai musuh untuk mendepani pilihan raya umum ke-15 nanti. Bagaimanapun, berbeza di Sabah, bersatu di bawah payung Gabungan Rakyat Sabah GRS dengan BN mencapai kata sepakat untuk bekerjasama pada PRU 15 atas dasar tidak mahu terbabit dengan situasi politik di Semenanjung. Kata sepakat antara pengurusi GRS Datuk Haji Jinor dan pengurusi BN Sabah Datuk Seri Bomoktaradin itu adalah untuk mengelakkan pertembungan politik yang tidak membawa kebaikan kepada rakyat serta menentukan agihan kerusi yang adil dan saksama. Bagaimanapun sejauh mana gabungan itu dapat dikekalkan masih menjadi persoalan memandangkan di peringkat pusat BN dan Bersatu dilihat seolah-olah umpama air dengan minyak. Pun begitu setakat ini, apa yang boleh disimpulkan adalah kestabilan politik di Sabah untuk PRU 15 akan datang bergantung kepada perkongsian kuasa persefahaman antara GRS dan BN. Yang menariknya di Sabah, PN dan BN bekerjasama atas dasar tidak mahu terbabit dengan situasi politik di Semenanjung, namun terdapat beberapa isu dalam GRS yang perlu diselesaikan seperti pembahagian kursi dan kuasa antara UMNO dan Bersatu. Persoalannya, sejauh mana perkongsian kuasa persefahaman antara GRS dan BN ini dapat dikekalkan. Saya berpendapat perkara ini sesuatu yang agak sukar dicapai kerana situasi politik di Sabah agak terbuka dan dipengaruhi oleh politik di Semenanjung, kata penganalisis politik dari Universiti Malaysia Sarawak Unimas Dr. Arnold Puyok kepada Sinar Premium. GRS yang dianggotai PN, BN dan Parti Bersatu Sabah PBS memperoleh majoriti muda untuk mengambil alih tampuk kepimpinan kerajaan negeri daripada Parti Warisan Sabah, kini dikenali sebagai Parti Warisan pada pilihan raya negeri Sabah ke-16 26 September 2020 lalu apabila memperoleh 38 daripada keseluruhan 73 kursi Dewan Undangan Negeri DUN. Dan situasi itu juga memperlihatkan masih belum ada pihak yang mempunyai majoriti kukuh dan mampu menjamin kestabilan politik di Sabah. Bagi Arnold, gambaran sama ada terdapat persaingan yang sengit atau kompetitif di antara dua pihak tersebut dapat dilihat selepas rundingan pembahagian kursi antara GRS dan BN dilakukan. Bagi saya, tiada parti atau ketua pemimpin di Sabah ketika ini yang benar-benar dominan seperti di Sarawak. Kita perlu tunggu rundingan pembahagian kursi antara GRS dan BN, katanya. Safi masih popular. Di sebalik kerjasama GRS dan BN yang sudah diputuskan oleh pemimpin negeri, warisan yang dikotai oleh bekas Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Safi Abdal mampu menggugat gabungan itu memandangkan penyandang kursi parlimen sempurna tersebut masih popular dalam kalangan masyarakat di Sabah. Disebabkan itu, warisan berpendirian tetap bertanding di semua 25 kursi parlimen di Sabah dan kursi parlimen Labuan dalam PRU 15. Penganalisis politik daripada Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Bilcher Bala melihat warisan mempunyai kekuatan tersendiri dan lebih kukuh berbanding gabungan GRS yang masih samar. Kesudahan politik di Sabah untuk PRU 15 masih tidak menentu, namun yang pastinya warisan sudah ada pendirian untuk berdiri sendiri. Bagi saya, populariti warisan masih tinggi dan Haji Ji serta Bung Mukhtar tidak kuat untuk menandingi aura Safi, katanya. Walau bagaimanapun, Bilcher berpandangan ketika ini, kerajaan Sabah masih stabil kerana terdapatnya elemen bertolak ansur antara BN dan Bersatu. Bersatu masih memberi ruang kepada UMNO di Sabah. Keadaan ini tidak sama di Semenanjung yang mana UMNO dilihat lebih mempunyai kelebihan berbanding Bersatu, katanya. Biarpun begitu, Bilcher menimbulkan persoalan apa yang akan berlaku terhadap gabungan GRS selepas PRU 15 memandangkan pentadbiran di Sabah tidak sama seperti di pusat. Adakah gabungan GRS akan menyokong BN di pusat atau adakah BN Sabah akan menyokong PN di pusat selepas berakhirnya PRU 15 nanti? Soalnya.